واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 13. Muka surat 13 baris yang ke-9 daripada bawah. Muka surat 13 baris ke-9 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa kaza yastahilu alaihi ta'ala wa kaza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna qa'iman bi nafsi bi an yakuna sifatan yakumu bi mahallin au yahtaja tu atau pada kata yakuna bi an yakuna sifatan yakumu bi mahallin au yahtaja atau pada yakuna au yahtaja ila mukhassisin. Wa kaza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna qa'iman bi nafsi bi an yakuna sifatan yakumu bi mahallin au yahtaja ila mukhassisin. Terjemahan dia, dan yang kelima. Jadi terjemahan ni serta dengan huraian. Terjemahan serta dengan huraian. Kalau terjemahan betul benar, wa kaza, dan demikian itu. Demikian mana ni? Demikian mislal mazkur minal adami wal hudusi, yang terdahulu. Dan demikian itu sebagaimana sifat-sifat yang mustahil yang terdahulu. Sifat Adam, tiada Tuhan tu mustahil. Sifat hudus, baharu Tuhan tu mustahil. Yastahilu alaihi ta'ala, mustahil atasnya, atas Allah Ta'ala mustahil alla yakuna qa'iman bi nafsi, oleh bahawa tiada adalah ia Allah berdiri dengan sendiri. Ini lawan kepada sifat qiyamuhu bi nafsi, berdiri Allah dengan sendiri. Lawan dia alla yakuna qa'iman bi nafsi, itu lawan dia, bahawa tidak adalah Allah tu berdiri sendiri. Itu kalau terjemah betul benar lah. Jadi dalam Bidayatul Hidayah ni, dia menterjemahkan serta menghuraikan matan Ummul Barahin. Dan yang kelima daripada 20 sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sekarang ni bicara sifat yang mustahil, lawan kepada sifat yang wajib bagi Allah. 20 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil. Kita jangan lupalah kaedah matan Ummul Barahinnya, dibicarakan 20 sifat yang wajib terlebih dahulu, daripada sifat wujud, qidam, baqa sampai kaunuhu mutakalliman. Siap situ, bolah undur balik
pergi kepada sifat yang mustahil, lawan kepada sifat wujud. Sifat mustahil lawan kepada sifat kidam, lawan kepada sifat baqa, lawan kepada sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Ini yang kelima ni. Lawan kepada sifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Selesai habis 20 sifat yang mustahil bagi Allah, baru didatangkan burhan, dalil. Dalil bagi sifat wujud Allah. Dalil bagi sifat qidam baqa Allah. Baru pergi pada dalil. Setengah-setengah kitab bicara sifat wajib, sifat wujud contohnya, terus dibicarakan sifat mustahil. Lawan kepada sifat wujud iaitu Adam. Tak ada Tuhan tu mustahil. Selesai cerita sifat wajib, wujud, sifat mustahil, Adam, tak ada Tuhan, dalil. Tu pergi pada dalil. Selesai dalil Allah bersifat dengan sifat wujud, berpindahlah pula pada sifat yang kedua, sifat kidam, sedia. Selesai bicara kidam, sifat mustahil lawan pada kidam, hudus, baharu. Selesai bicara hudus, apakah dalil bagi sifat kidam Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah dalil mustahil Allah bersifat dengan sifat hudus? Selesai dalil, pindah pada sifat baqa. Tu biasa-biasa kitab kita ngaji gitulah. Matan Ummul Barahin bicara sifat wajib 20 selesai. Ni nak bicara sifat mustahil pula 20. Pula pergi pada dalil bagi tiap-tiap sifat yang wajib bagi Allah dan sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, daripada 20 sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, mana? Tiada berdiri dengan sendiri. Tiada berdiri dengan sendiri. Alla yakuna qa'iman binafsih. Tiada berdiri dengan sendiri. Itu yang kelima. Iaitu tiada berdiri dengan sendiri lawan qiyamuhu binafsih. Sifat yang wajib yang kelima, qiyamuhu binafsih. Lawan dia alla yakuna qa'iman binafsih. Tiada berdiri dengan sendiri. Iaitu lawan qiyamuhu ta'ala binafsih ni. Iaitu jatuh lawan qiyamuhu ta'ala binafsih yang disebut yang empunyanya karangan. Yang empunya karangan. Yang disebut yang empunya karangan, yang disebut oleh yang empunya karangan. Tuan Matan Ummul Barahin. Siapa empunya karangan? Syekh Sanusi. Empunya karangan Syekh Sanusi. Yang disebut oleh empunya karangan Syekh Sanusi dalam Matan Ummul Barahin dengan katanya, dan demikian lagi. Ini barulah terjemahan kepada wakaza. Apa terjemahan pada wakaza? Yang disebut oleh yang punya karangan Syekh Sanusi dengan katanya. Kata Syekh Sanusinya, wa kaza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna qa'iman binafsi. Terjemahan dia, dan demikian lagi. Wa kaza, dan demikian lagi. Demikian lagi ni seumpama mislal mazkur minal adami wal hudusi, yang terdahulu. Sebagaimana yang telah terdahulu bicara. Sifat Adam, sifat baharu, sifat fana, binasa. Kemudian panjangnya sifat mustahil yang keempat. Mana? Wa mumasalatuhu lil hawadis. Itu panjang. Mumasalatuhu ta'ala lil hawadis tu panjang. Mumasalah, serupa Allah dengan segala perkara yang baru. Serupa pada 10 perkara. Serupa pada 8 perkara dalam Matan Ummul Barahin. Kau nak tambah lagi 2 perkara dalam Bidayatul Hidayah. Tu panjang bicara. Lawan kepada sifat
mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Lawan dia mumasalatuhu ta'ala lil hawadis. Mukhalafah tidak serupa Allah akan segala perkara baru. Mumasalah serupa Allah Ta'ala akan segala perkara baru. Panjang. Tu demikian lagi. Demikian lagi sebagaimana pembicaraan sifat-sifat manusia yang terdahulu. Mustahil atas Allah Ta'ala, yastahilu alaihi ta'ala, bahawa tiada berdiri ia Allah dengan sendirinya, alla yakuna qa'iman binafsi, bahawa tiada berdiri ia Allah dengan sendirinya, seperti bahawa seperti bahawa adalah ia Allah sifat yang berdiri dengan zat. Mana? Bi an yakuna sifatan yakumu bi mahallin, seperti bahawa adalah ia Allah sifat yang berdiri dengan zat. Bi mahallin, mahallin tu tempat. Bi mahallin ay bi zatin yakumu biha, nak gitu. Bi mahallin ay bi zatin yakumu biha, yang berdiri dengan zat, atau berkehendak pada menjadi akan di akal Allah, au yahtaja ila mahallin. Itu sifat mustahil lawan kepada qiyamuhu ta'ala binafsih. Lawan dianya tidak berdiri sendiri, makna Allah Ta'ala zat yang berdiri, Allah Ta'ala sifat yang berdiri dengan zat, ataupun yang berkehendak pada yang menjadi akan dia. Yang mana terdahulu qiyamuhu ta'ala binafsih, hak bicara sifat yang wajib yang kelima terdahulu. Wa qiyamuhu ta'ala binafsih ay la yaftakiru ila mahallin wala ila mukhassisin. Dahulu berdiri Allah dengan sendiri dengan makna tiada berkehendak oleh Allah Ta'ala kepada zat, dan tiada berkehendak oleh Allah Ta'ala kepada yang menjadikan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang terdahulu, makna qiyamuhu ta'ala binafsi. Dia ada dua makna. Dia kadang-kadang apakah makna qiyamuhu ta'ala binafsi? Berdiri dengan sendiri, itu alih bahasa, itu terjemahan. Qiyamuhu ta'ala binafsi, berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri, itu dipanggil terjemahan daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Apakah nak panggil apa? Makna, maksud gitu tau. Satunya terjemahan. Macam contoh terdahulu, terjemahan qidam artinya sedia. Sedia tu alih bahasa daripada bahasa Arab qidam kepada bahasa Melayu sedia. Apa makna sedia? Tiada permulaan bagi wujudnya, wujud Allah. Itu makna sedia. Qidam bahasa Arab, terjemahnya sedia. Apakah makna sedia? Tiada permulaan bagi wujudnya, wujud Allah. Begitu tak? Satunya dia artinya, maknanya, artinya tu pergi kepada terjemahan. Ke gitu? Ke macam mana? Satunya terjemahan daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Satunya makna ataupun maksud, gitulah. Sekarang qiyamuhu ta'ala binafsi, terjemahan dia berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Apa makna berdiri dengan sendiri? Jangan faham zahir gitu. Makna berdiri dengan sendiri ni, bangun tak payah orang akak. Tu mana? Tu berlawan dengan sifat yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Berdiri dengan sendiri ni apa makna? Bukan berdiri bangun
Kalau pakai zahir, berdiri dengan sendiri, bangun, tak payah orang tolong angkat. Kan gitu? Berdiri sini makna apa? Dalam matan Umi Ibrahim terdahulu. Wa qiyamuhu ta'ala binafsi. Apa makna wa qiyamuhu ta'ala binafsi? Alla yaftakiru ila ay la yaftakiru ila mahallin wala ila mukhassisin. Dalam Bidayatul Hidayah ni, di muka surat di muka surat 7 ni, dia kalau kira di muka surat 7 ni dalam matan tu tak cukup tu. Tengok semula di muka surat 7. Cuba tengok semula di muka surat 7, baris yang kelima daripada bawah tu. Jadi matan Ummul Barahin tidak cukup, tapi terjemahannya ada. Surat 7 baris kelima daripada bawah. Dan kelima, qiyamuhu ta'ala binafsi. Setakat tu je. Artinya, ini balik bahasa, berdiri Allah dengan sendiri. Kemudian disusuli dengan tiada berkehendak kepada zat dan tiada berkehendak kepada yang menjadi akan dia. Hak tu adalah terjemahan kepada ay la yaftakiru ila mahallin wala ila mukhassisin. Jadi kalau kira dalam surat 7 ni matan Ummul Barahin ada tertinggal lah tu, tapi di terjemahan ada. Artinya berdiri Allah dengan sendiri, tiada berkehendak kepada zat dan tiada berkehendak kepada yang menjadi akan dia. Tiada berkehendak pada zat ni lah la yaftakiru ila mahallin, dan tiada berkehendak kepada yang menjadi akan dia wala ila mukhassisin. Jadi di surat 7 tu terjemahan dia tak cukup tu. Bukan terjemahan tak cukup, matan Ummul Barahin tu ada tinggal. Dia hak atas tu, hak atas. Ada atas. Atas ada. Hak bawah ni tak ada. Hak atas ada. Balik semula salah, atas ada. Kita kira daripada bawah, baris yang ke 15 daripada bawah. Ada atas dia. Atas tu ada. Wahiyal wujudu wal kidamu wal baqa'u wa mukhalafatuhu lil hawadis wa qiyamuhu binafsih ay alla yaftakiru ila mahallin wala ila mukhassisin. Ada. Alla yaftakiru ila mahallin wala ila mukhassisin. Boleh dihura bawah tu wujud dihura, kidam dihura, baqa dihura, kemudian dan keempatnya mukhalafatuhu lil hawadi di penghura, dan kelima saya baca tadi qiyamuhu binafsih. Berarti sekat tu je terjemahan dia. Artinya berdiri Allah dengan sendirinya, tiada berkehendak pada zat dan tiada berkehendak pada yang menjadi akan dia. Itu terjemahan kepada la yaftakiru ila mahallin wala ila mukhassisin. Dalam atas tu ada wahiyal wujudu wal kidamu wal baqa'u wa mukhalafatuhu lil hawadis wa qiyamuhu binafsih ay alla yaftakiru ila mahallin wala ila mukhassisin. Apa makna kepada qiyam binafsih? Maknanya la yaftakiru ila mahallin wala ila mukhassisin. Tidak berkehendak Allah kepada zat dan tidak berkehendak Allah kepada mukhassis, yakni yang menjadi, yang mujid, yakni menjadi akal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna qiyamuhu ta'ala binafsih.
kemudian pergi kepada sifat mustahil, lawan kepada qiyamuhu ta'ala bi nafsihi pula, alla yakuna qa'iman bi nafsihi, alla yakuna qa'iman bi nafsihi, bahawa ada Allah Ta'ala tidak berdiri dengan sendiri, dengan makna bi an yakuna sifatan yakumu bi mahallin, dengan bahawa adalah Allah Ta'ala satu sifat yang berdiri dengan zat, au yahtaja ila mukhassisin, atau berkehendak Allah kepada menjadi akan dia akan Allah. Tapi kita nak pergi pada sifat mustahil ni, kena kembali baliklah kepada sifat yang wajib bagi Allah, qiyamuhu bi nafsih, keluar dua makna. Yang mana makna qiyamuhu bi nafsih ni kadang-kadang tak berapa boleh pandai jawab. Berdiri dengan sendiri, apa makna? Maksud berdiri dengan sendiri, bangun tidak diangkat, itu jelaslah bukan, itu sifat makhluk. Apa makna berdiri dengan sendiri? Dia macam kita ni pun ada juga cakap seumpama tu, oh sekarang ni boleh berdiri dengan sendiri dah, ataupun orang cakap sekarang ni sudah berdiri atas kaki sendiri. Cakap tak gitu? Berdiri atas kaki sendiri. Maknanya dahulu dia berdiri guna kaki orang, dah sekarang ni sudah berdiri atas kaki sendiri. Apa makna? Oh, dia baru guna kaki dia, sebelum ni dia guna kaki orang. Oh, jangan jangan faham gitu. Kalau kita kata kok berdikari, gitu dah. Berdiri atas kaki sendiri ni kok berdikari lah, gitu dah. Sebelum ni dia apa? Tateh. Maknanya kena bertolong dengan contohnya ibu bapa lah. Ibu bapa selepas dia okey dah, maka dia pun berdiri atas kaki sendiri, dengan bahawa dia sudah tidak perlu lagi pertolongan ibu bapa dia. Itu makna berdiri dengan sendiri, ataupun kita kata berdiri atas kaki sendiri, ataupun kita sebut berdikari tu. Maknanya tidak berkehendak lagi kepada pertolongan ibu bapa, sebab dia sudah boleh handle sendiri, boleh atur sendiri, boleh urus sendiri. Sebelum tu mak ayah lah yang tolong dia. Itu makna berdiri atas kaki sendiri. Bukan makna berdiri bangun atas kaki sendiri, dulu tupang kaki orang, bukan. Itulah untuk kita buat bandingan. Buat bandingan gitulah. Jadi wa qiyamuhu bi nafsi, berdiri Allah dengan sendiri, dengan makna tidak berkehendak Allah kepada zat, dan tidak berkehendak Allah pada yang menjadi akan dia akan Allah. Ini dua makna kepada qiyamuhu bi nafsi. Makna yang kedua mudah. Tidak berkehendak Allah pada yang menjadi akan Allah itu mudah, sebab Allah sedia kala. Allah bersifat dengan sifat qidam. Bila Allah bersifat dengan sifat qidam, Allah sedia kala, maka tidaklah Allah berkehendak pada yang menjadi akan dia. Itu mudah. Sifat mustahilnya berkehendak Allah kepada yang menjadi akan Allah. Itu mustahil. Sebab apa? Sebab Allah ni qidam. Allah ada, tidak ada permulaan. Nak berkehendak kepada yang menjadi macam mana? Sebab Allah tidak dijadikan. Sebab Allah sedia kala. Itu makna kedua mudah. Jadi kalau berkehendak Allah pada yang menjadi akan, itu jelas nampak. Sebab kalaulah berkehendak Allah kepada yang menjadi akan Allah, berarti Allah tidak qiyamu bi nafsih. Berarti Allah baharu, sebab berkehendak kepada yang menjadi akan Allah, dengan bahawa sebelum tu Allah Ta'ala tak ada, mustahil sama sekali. Itu makna yang kedua. Yang mana kedua mudah. Makna yang pertama tu, sifat yang wajibnya la yaftakiru ila mahallin,
Tidak berkehendak Allah kepada yang menjadi akan Allah. Hak mustahilnya bi an yakuna makna yang pertama qiyamu nafsi dengan bahawa tidak berkehendak Allah kepada zat. Mustahil lawan qiyamu ta'ala nafsi makna yang pertamanya bi an yakuna sifatan yakumu bi mahallin. Apabila Allah Ta'ala berkehendak kepada zat, berarti Allah Ta'ala sifat yang berdiri pada zat. Itu mustahil sebab Allah bukan sifat. Allah adalah zat yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Dia macam sebut tadilah, terkadang terjemahan kepada qiyamu ta'ala nafsi sahaja, berdiri dengan sendiri. Apa makna berdiri sendiri? Ni tak jawab ni. Walaupun tak pandai jawab, tapi di pegangan kita okey. Hak makna yang kedua tu, hak tu sahih dah. Allah tidak berkehendak kepada yang menjadi. Mustahil Allah berkehendak kepada yang menjadi, sebab Allah sedia kala bersifat dengan sifat qidam. Hak makna yang pertama, qiyamu nafsi dengan makna la yaftakiru ila mahallin, tidak berkehendak kepada tempat. Mustahil kalau berkehendak pada tempat. Kalau berkehendak kepada zat. Kalau berkehendak pada zat, berarti Allah sifat yang berdiri pada zat. Itu mustahil lah. Itu makna yang pertama. Jadi saya akan sekalikan antara sifat wajib dengan sifat mustahil. Hak makna yang kedua, qiyamu ta'ala binafsi, Allah tidak berkehendak kepada yang menjadi. Sebab Allah ada qidam sedia kala. Mustahil Allah berkehendak kepada yang menjadi. Au yahtaja ila mukhassisin. Mustahil Allah berkehendak pada yang menjadi, sebab Allah sedia. Macam mana berkehendak pada yang menjadi? Sesal makna yang kedua. Makna yang pertama, kemudianlah kita nak rekah je ni. Lepas tu masuk kepada wa kaza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna wahidan. Nak pergi pada sifat mustahil lawan kepada sifat wahdaniyah dah. Jadi hak sifat mustahil lawan kepada qiyamu ta'ala binafsih yang kelima ni, terjemah gitu je. Betul tak ada huraian. Setakat tu je. Dan yang kelima, tiada berdiri dengan sendirinya, iaitu lawan qiyamu binafsih, iaitu yang disebut oleh ampunya karangan dengan katanya, dan demikian lagi mustahil atas Allah, bahawa tiada berdiri ia Allah dengan sendirinya, seperti bahawa adalah ia Allah sifat yang berdiri dengan zat atau yang berkehendak pada yang menjadi akan dia. Habis. Terus pergi kepada sifat mustahil lawan kepada sifat yang keenam, sifat wahdaniyah. Jadi ni kita kena balik semula kepada sifat yang wajib yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsih. Makna yang pertama tu, qiyamu ta'ala binafsih, makna yang pertama, la yaftakiru ila mahallin, tidak berkehendak kepada zat, tapi lawang dia sepatutnya lawangnya berkehendak kepada zat. Kalau gitu, kalau lawan. Sebab makna yang kedua, qiyamu ta'ala binafsih, tidak wala ila mukhassisin, Allah tidak berkehendak pada yang menjadi akan Allah. Itu sifat wajib bagi Allah tu. Lawan dia berkehendak Allah pada yang menjadi akan dia. Itu lawan dia, jelas. Makna yang pertama, qiyamuhu ta'ala binafsih, alla yaftakiru, la yaftakiru ila mahallin, tidak berkehendak Allah kepada zat. Lawan dia berkehendak pada zat lah. Tapi di sini lawan dia apa dia? Lawan dia bahawa adalah ia Allah sifat yang beri dengan zat. Jadi lawan dia ni pergi selapis lagi pulak. Sekarang ni kita kena regu dengan hak sifat wajib. Kita hurakut dulu, senang. Qiyamuhu binafsih, sifat yang wajib yang kelima. Makna yang pertama, la yaftakiru ila mahallin,
tidak berkehendak Allah kepada zat. Berkehendak Allah kepada zat itu mustahil. Kenapa mustahil berkehendak pada zat? Kalau berkehendak pada zat adalah Allah sifat yang berdiri daripada zat. Dia kena balik gini. Yang pertama zat, yang kedua sifat. Allah Tuhan zat yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Dua. Kita bicara mula-mulanya Allah zat, diri Tuhan yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat wujud, qidam, baqa. Secara tafsirnya 20. Yang bersifat dengan sifat kesempurnaan itu secara ijmal. Jadi yang pertama Allah zat, yang kedua yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Jadi yang berkehendak kepada zat apa dia? Sifat yang berkehendak kepada zat. Tapi tak sebutlah yang berkehendak, yang berdiri pada zat lah. Hak sifat Tuhan berkehendak ni kurang elok lah ayat dia. Jadi ginilah, kita buat misal mudah kepada kita. Misal mudah pada kita. Satunya zat. Ni tubuh kita, zat. Satu lagi ni sifat. Kita contohnya sifat kudrah yang terletak di tubuh kita. Zat kita tidak berkehendak pada zat yang lain. Adakah zat kita berkehendak pada zat yang lain? Tidak menumpang. Di zat ni maqama binafsi. Barang yang berdiri sini dipanggil zat. Adakah berkehendak pada zat yang lain? Nak ke latar? Nak ke latar tu kerana tarikan graviti. Naik ala kata, tak ada nak ke latar dah. Dia akan terapung. Mana ni? Jadi zat kita tidak berkehendak pada zat yang lain. Yang berkehendak kepada zat, sifat kudrah, dia kena duduk di zat tubuh kita. Yang berkehendak kepada zat adalah sifat. Zat tidak berkehendak pada zat yang lain. Gitu je. Kita ni berkehendak pada Allah yang menjadikan kita. Tu tak dah ni nak bicara semata-mata zat kita yang Tuhan jadikan. Cuma zat kita ni berjisim, berbentuk. Zat kita ni berbentuk, yang berjirim, yang berbentuk, berkehendak kepada tempat yang lapang, tempat yang padat. Tak boleh nak gitu je lah, kerana jirim kita ni yang berbentuk. Tapi zat memanglah tidak berkehendak kepada zat yang lain. Yang berkehendak pada zat adalah sifat. Sifat kudrah ada di zat tubuh kita. Sifat putih ada di kulit tubuh kita. Sifat hitam ada di kulit tubuh kita. Boleh tak satu sifat duduk seorang? Boleh. Kita buat contoh lah. Kita buat contoh sifat apa dia? Sifat manih, sifat masing. Sifat manih ni boleh tak manih duduk suku? Pergi kedai, jumpa tuan kedai, saya nak beli manih. Gula saya tak mau beli. Saya nak beli masing, garang saya tak mau beli. Dia sifat kena ada di zat. Manih kena ada di zat gula. Masing kena ada di zat garang. Saya tak mau zat, saya nak sifat je. Tak boleh sebab sifat memang ada di zat. Manih ada di zat. Dia ni gula. Kemudian manih tu pula berada di zat air. Dia memang sifat berkehendak kepada zat. Adapun zat gula tidak berkehendak pada zat yang lain. Adapun zat garam tidak berkehendak pada zat yang lain. Cuma nak mudah bekas tu, nak mudah bawa. Kena ada dalam plastik. Gula tak ada dalam plastik. Tu dah. Tak ada plastik ni dia tak berkehendak pada plastik. Tapi kalau tak ada plastik kau berterabur lah zat gulanya. Tapi adakah zat gula berkehendak pada plastik? Tak. Zat gula tidak berkehendak pada zat yang lain. Zat garam tidak berkehendak pada zat yang lain. Adapun sifat manih berkehendak kepada zat gula, sifat masing berkehendak pada zat garam.
Jadi berkendak kepada zat adalah sifat. Itu je. Kita balik semula. Allah Ta'ala adalah zat yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Allah bukan sifat. Apabila Allah zat, tidak berkendak kepada zat yang lain. Sebab Allah bukan sifat. Allah zat yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Sifat itulah berdiri di zat Allah. Zat Allah berkendak pada zat yang lain, tidak berkendak. Sebab zat tidak berkendak pada zat yang lain. Itu je. Dan memang itu pegangan kita. Pegangan kita ni Allah zat, diri Tuhan yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Sifat itulah yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah bukan sifat. Allah adalah zat yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Maka Allah qiyamu binafsi, berdiri sendiri, makna la yaftakiru ila mahallin. Allah Ta'ala tidak berkendak kepada zat kerana Allah zat. Mustahil lawan pada qiyamu binafsi dengan bahawa Allah berkendak kepada zat. Itu mustahil. Kenapa? Kalau Allah berkendak pada zat, berarti Allah adalah sifat yang berdiri pada zat. Mustahil Allah sifat. Adakah kudrah tu Allah? Tak. Adakah iradah tu Allah? Allah tu namalah. Adakah kudrah tu Tuhan? Tidak. Kudrah sifat yang ada di zat Tuhan. Adakah iradah tu Tuhan? Tak. Iradah bukan Tuhan. Iradah satu sifat yang ada di zat Tuhan. Jadi apabila Allah ni zat bukan sifat, maka tidak berkendak kepada zat yang lain. Lawan dia berkendak kepada zat, itu mustahil. Bila berkendak kepada zat, baru dia pergi kepada bahawa adalah ia sifat. Kalau berkendak kepada zat, Allah ni sifat yang berdiri pada zat, mustahil Allah sifat. Sebab Allah bukan sifat. Allah zat yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Faham tak ni? Jadi digi pada tu bagi selapis lagi tu. Mana? Bahawa adalah ia, ya Allah sifat. Bahawa adalah Allah ni sifat apabila berkendak kepada zat. Berkendak pada zat tu lawan kepada qiyamuhu binafsi. Qiyamuhu binafsi makna pertama, la yaftakiru ila mahallin. Tidak berkendak Allah kepada zat. Mustahil Allah berkendak pada zat. Kalau Allah berkendak pada zat, maka Allah Ta'ala sifat, bukan zat dah jadinya. Mustahil Allah sifat. Kudrah bukan Tuhan, iradah bukan Tuhan. Sebab kalau Allah sifat, ni panjang pula dibicara. Kalau dahulu bicara, nanti dia akan bicara dalil nanti. Dalil dia payah sikit. Dalil makna yang pertama tu, dalil Al-Quran mudah je lah. Huwal hayyul qayyum. Al-qayyum tu lah dalil qiyamu binafsi. Tu mudah je. Dalil akal payah. Dalil hak panjang tu lah payah. Dalil pendek ada makhluk ini mudah je lah. Makna yang kedua mudah dalil dia. Allah tidak berkendak pada yang menjadikan. Mustahil Allah berkendak. Allah tidak berkendak pada yang menjadikan. Itu qiyamu nafsi. Mustahil Allah berkendak pada yang menjadikan. Sebab apa? Sebab dalilnya dalil kidam lah. Dalil kidam. Itu dalil dia. Makna pertama ni. Apakah dalil qiyamu nafsi? Makna pertama, la yaftakiru ila mahallin. Dalil Allah tidak berkendak kepada zat. Mustahil Allah berkendak kepada zat. Kerana kalau Allah berkendak pada zat, berarti Allah bukan lagi zat, tapi Allah sifat. Allah sifat, bukan lagi zat. Kalau Allah sifat,
tidak akan bersifat dengan sifat-sifat ma'ani yang lain. Itu payah. Payah nak nampak sikit lah. Kalau Allah sifat, bukan zat, maka Allah tidak bersifat dengan sifat kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama', basar, kalam. Maka tak ada makhluk ini. Kenapa sifat? Kalau Allah sifat, mustahil tidak bersifat dengan sifat ma'ani, sifat kudrah sampai kalam. Sebab Allah sebagai sifat ada, kudrah, iradah sebagai sifat ada. Sifat yang ada tidak bersifat dengan sifat ada yang lain. Contoh, adakah kudrah bersifat dengan sifat iradah? Tidak. Adakah kudrah bersifat dengan sifat ilmu? Tidak. Adakah kudrah bersifat dengan sifat hayah? Tidak. Jadi kalau Allah sifat, maka tidaklah bersifat dengan sifat kudrah. Kalau Allah sifat, tidak bersifat dengan sifat iradah. Maka apabila Allah sebagai sifat mustahil, tidak bersifat sifat kudrah iradah, tak ada makhluk. Bila ada makhluk, dalil Allah bersifat dengan sifat kudrah iradah. Bila Allah bersifat dengan sifat kudrah iradah, berarti Allah zat, bukan sifat. Nak situ je. Tetapi sebagai satu sifat boleh bersifat dengan sifat wujud. Kudrah, wujud ke tak? Wujud. Kudrah, kidam ke tak? Kidam. Kudrah Allah, baqa ke tak? Baqa. Itu bukan sifat yang ada. Ada ni. Kudrah bersifat dengan sifat wujud. Sebab memang kudrah ada. Kudrah bersifat dengan sifat kidam. Sifat kudrah Allah tu memang sedia kala. Kudrah bersifat dengan sifat baqa. Memanglah kudrah Allah bersifat dengan sifat baqa. Kudrah Allah bersifat dengan mukhalafatul hawadith. Sebab apa? Sebab sifat kudrah Allah tidak serupa dengan sifat kudrah hamba. Memang kudrah Allah wahdaniyah. Sebab kudrah Allah esa. Kudrah Allah hanya ada satu, bukan berbilang sifat kudrah zat Allah. Memang sifat kudrah Allah bersifat dengan wahdaniyah. Tapi adakah sifat kudrah Allah bersifat dengan iradah? Tidak. Sebab kudrah sifat yang ada, iradah sifat yang ada. Sama-sama sifat yang ada, tidak boleh bersifat di antara satu sama lain. Kalau Allah sifat, Allah sifat, kudrah sifat, iradah sifat. Kalau Allah sifat, maka tidak akan bersifat dengan kudrah. Kalau Allah sifat, tidak bersifat dengan sifat iradah. Bila Allah sebagai sifat, tidak bersifat kudrah dan iradah, tak ada makhluk ini. Tak ada makhluk ini batil, palsu. Makhluk ini ada. Bila makhluk ni ada, berarti Allah bersifat dengan sifat kudrah iradah. Bila Allah bersifat dengan sifat kudrah iradah, maka Allah bukan sifat. Sebaliknya Allah adalah zat yang bersifat dengan sifat kudrah. Allah adalah zat yang bersifat dengan sifat iradah. Bila Allah zat, tidak berkenaan pada zat yang lain. Jadi pusing tau. Kena mikir sikit lah. Nak pergi pada dalil. Kalau bicara buat dalil, kerana sifat tidak bersifat dengan sifat yang lain. Sifat wujud di sifat ada lah. Contoh gini, daripada makhluk, putih tidak bersifat dengan sifat hitam. Sebab putih sifat yang ada, hitam sifat yang ada. Tapi putih bersifat dengan sifat baru ke, lama ke. Buat sifat putih ni baru lagi kilat. Baru tu sifat lain pula. Putih satu sifat, bersifat dengan sifat baru, berkilat lagi. Putih satu sifat, bersifat dengan sifat lama. Boleh bersifat. Sebab apa? Sebab putih sifat yang ada, baru lama bukan sifat yang ada. Itu contohlah. Jadi sifat kudrah Allah bersifat dengan wujud. Sifat kudrah Allah bersifat dengan kidam. Sifat kudrah Allah bersifat dengan sifat baqa. Sifat kudrah Allah bersifat dengan mukhalafah. Sifat kudrah Allah bersifat dengan wahdaniyah. Memang sifat kudrah Allah esa. Satu kudrah, bukan ada dua tiga kudrah. Tapi adakah kudrah bersifat dengan iradah? Tidak. Kenapa? Kudrah sifat yang ada, iradah sifat yang ada. Maka tidak akan bersifat antara satu sama lain. Kalau Allah sifat mustahil ni, maka pasti Allah sebagai sifat tidak bersifat dengan sifat kudrah iradah. Kalau Allah sebagai sifat
tidak bersifat dengan sifat kudrah iradah, tak ada makhluk ini. Oh, tak ada makhluk ni palsu dah lah, sebab makhluk ni ada ni kan. Kita pun ada. Makhluk ada, kita ada. Dalil Allah bersifat dengan sifat kudrah dan iradah. Bila Allah bersifat-sifat kudrah iradah, maka Allah bukan sifat. Allah adalah zat yang bersifat kudrah dan iradah. Bila Allah zat, tidak berkendak pada zat yang lain. Yang berkendak kepada zat adalah sifat. Allah bukan sifat. Ini lagi situ je. Memang kita berpegang Allah zat. Tak ada orang yang berpegang kudrah itulah Allah, iradah itulah Allah. Tak ada. Kudrah sifat yang ada di zat Allah, iradah sifat ada di zat Allah. Allah zat yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Apabila Allah zat, maka tidak berkendak kepada zat yang lain. Berkendak pada zat yang lain adalah sifat. Mustahil Allah berkendak pada zat yang lain. Mustahil Allah adalah sifat. Ini mustahil. Mustahil bahawa adalah ia Allah sifat yang berdiri dengan zat. Mustahil Allah sifat. Sebab kalau Allah sifat, pastilah Allah sebagai sifat tidak akan bersifat dengan kudrah, iradah, ilmu sampai ke kalam sifat makni yang 7. Sebab sifat tidak akan bersifat dengan sifat wujudi yang lain, sifat yang ada yang lain. Dia gitulah hak qiyamuhu binafsih ni. Dia terkadang tu bunyi macam ni macam payah sikit, tapi pegangan kita gitu dah. Tak lari pegangan. Kalau tanya betul-betul, hak sifat wajib yang kelima, qiyamuhu binafsih, berdiri dengan sendiri, datangkan makna dia. Apa huraian dia? Tak erti nak hurah, tapi pegangan memang Allah zat, Allah bukan sifat, maka Allah tidak berkendak pada zat yang lain. Gitulah pegangan kita ni. Allah tidak berkendak pada yang menjadikan. Allah tidak berkendak kepada yang menjadikan. Sebab apa? Allah kidam kan? Allah ada sedia kala berkendak pada yang menjadikan. Ini macam kita. Kita ni asal tak ada, berkendak kepada Allah yang menjadikan akan kita. Adapun Allah kidam, sedia kala, tidak berkendak pada yang menjadikan. Memang itu pegangan. Tapi kalau suruh jawapan, tak pandai. Sebab tu kata kalau tak pandai nak jawab dalam bab pegangan ni, kita tak boleh nak katalah oh berat pegangan tak ada. Tak boleh kata gitu. Tapi bimbang lah. Macam orang sekolah lah. Orang sekolah kan dia ada buat peperiksaan. Mata pelajaran tauhid tiba-tiba banyak tak lulus. Lepas tu nak kata pelajar ni tak ada tauhid, tak ada nak kata. Tapi dibimbangi. Dia tak boleh jawab serta dia pun tak ada faham dan tak ada pegangan. Bimbang lah. Dia tak boleh nak jawab. Tapi kalau usul molek, Allah ni zat Tuhan ke Allah ni zat ke sifat? Adakah kudrah tu Tuhan? Tidak. Kudrah sifat yang ada di zat Tuhan. Zat Tuhan zat yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Adakah zat Tuhan berkendak pada zat yang lain? Tidak berkendak pada zat yang lain. Sebab Allah zat, berkendak pada zat ni sifat. Allah bukan sifat. Tapi nak hurah, belum tentu boleh hurah. Tapi pegangan tetap dah. Hak dalil tadi tu, dalil ringkas sahaja. Apakah dalil qiyamu binafsih? Apakah dalil Allah tidak mustahil Allah tidak qiyamu binafsih? Dalilnya ada alam ini. Itu je dalil ringkas. Ada alam ini. Sebab kalau Allah sifat, maka tak ada sifat kudrah iradah. Sebab sifat tidak bersifat dengan sifat wujudi yang lain. Tapi alam ni sudah ada. Dalil Allah ada sifat kudrah iradah. Bila Allah bersifat dengan sifat kudrah iradah, berarti Allah zat, Allah bukan sifat. Bila Allah zat, tidak berkendak pada zat yang lain. Mustahil Allah berkendak pada zat yang lain.
Kalau Allah berkenaan pada zat yang lain, berarti Allah sifat. Bila Allah sifat, tak ada kudrah iradah. Bila tak ada kudrah iradah, tak ada makhluk ini. Makhluk sudah ada. Menjadi dalil Allah bersifat kudrah iradah. Bila Allah bersifat kudrah iradah, berarti Allah zat, Allah bukan sifat. Bila Allah zat, tidak berkendak kepada zat yang lain. Berapa kali pusing kemari dah tu. Pergi kat depan pusing balik semula. Pergi pula kat depan pusing balik semula. Hak tulis je lah. Ya? Ke mana? Ya? Allah bersifat dengan qiyamu binafsi. Berdiri dengan sendiri. Maknanya pertama ni. Maknanya kedua. Tidak berkendak pada yang menjadi. Itu mudah sangat lah. Sebab Allah kidam. Hak maknanya pertama ni. Qiyamu binafsi maknanya pertamanya. Tidak berkendak kepada zat. Sebab Allah zat. Bila Allah zat tidak berkendak pada zat yang lain. Yang berkendak pada zat adalah sifat. Jadi Allah bukan sifat. Jadi mustahillah Allah berkendak pada zat. Sebab mustahil Allah sifat. Kalau Allah tu sifat, maka tak ada kudrah iradah di Allah sebagai sifat. Kalau tak ada kudrah iradah, tak ada makhluk ini. Makhluk ni ada kan? Bila makhluk ni ada, menjadi dalil Allah bersifat dengan sifat kudrah iradah. Bila Allah bersifat sifat kudrah iradah, berarti Allah zat, bukan sifat. Sebab zat yang bersifat kudrah iradah. Sifat tidak akan bersifat dengan kudrah iradah. Jadi Allah zat. Bila Allah zat bukan sifat, maka tidak berkendak kepada zat yang lain. Itulah makna qiyamuhu binafsi. Kan ya? Satunya zat, satunya sifat. Allah zat yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan lah yang berdiri di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebagai zat yang wajib ada, tidak berkendak kepada zat yang lain. Allah qiyamuhu binafsi, berdiri dengan sendiri. Tidak berkendak pada zat dan tidak berkendak kepada yang menjadi akan dia akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil Allah Ta'ala tidak berdiri dengan sendiri. Mustahil Allah Ta'ala berkendak kepada zat. Kerana kalau berkendak pada zat, Allah sifat mustahil. Dan mustahil Allah berkendak pada yang menjadi akan Allah. Sebab apa? Sebab Allah bersifat dengan sifat kidam. Selesailah hak sifat mustahil yang kelima, lawan kepada sifat wajib yang kelima, qiyamuhu binafsi. Baru dia nak pergi pula kepada sifat mustahil yang keenam, lawan kepada sifat wajib yang keenam, sifat wahdaniyah. Wa kaza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna wahidan bi an yakuna murakkaban fi zatihi au yakuna lahu mumasilun fi zatihi au sifatihi au yakuna ma'u fil wujudi muassirun fi fi'lin minal af'al. Ini panjang ni bicara ni. Hak sifat mustahil lawan kepada sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah pecah kepada tiga. Hak mustahil pun pecah kepada tiga. Sebab wahdaniyah pecah kepada tiga. Wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan. Mustahil berbilang pada zat, mustahil berbilang pada sifat, dan mustahil berbilang pada perbuatan. Mustahil ada sesuatu selain daripada Allah yang memberi bekal, yang menjadikan. Mustahil ada sesuatu yang bekal, ada sesuatu yang menjadikan. Mustahil pisau yang memutuskan. Mustahil api yang menghanguskan. Yang memutuskan keesaan Allah pada perbuatan, Allah perbuat. Yang memutuskan pun Allah yang melakukan, Allah perbuat. Itu keesaan pada perbuatan. Mustahil berbilang pada perbuatan. Tu agak panjang tu, satu muka surat tu nanti bicara. Hak tadinya sifat mustahil yang kelima berapa baris je. Ni pergi pada sifat mustahil lawan pada sifat wahdaniyah ni sampai ke satu muka surat.
Oh ni kita kecil lah ni satu muka surat. Bidatidah ni kita kecil je. Kalau kita besar kok, pembicaraan wahdaniyah pada zat sifat perbuatan panjang, lepas tu sifat mustahil pula berbilang pada zat sifat perbuatan pun panjang. Tapi ni kepanjang dah ni. Terutama sekali hak panjangnya adalah berkaitan dengan berbilang pada perbuatan. Ada i'tiqad yang kafi ijma' ulama, ada i'tiqad yang khilaf pada kafi. Dia akan bicara nanti. Dia akan bicara. Kemudian bicara pula berkaitan dengan adah. Adah. Pada bicara berkaitan dengan adah. Adah tu macam mana? Sebab dalam kitab Bidayatul Hidayah ni terdahulu ada bicara berkaitan dengan hukum adah. Ada bicara dahulu kan berkaitan dengan takrifan hukum adah. Hak kita bicara tu, bila bicara kita berkaitan dengan adah lah. Hak kita bicaranya. Bicara kita bicara berkaitan dengan adah. Tadilah kita bicara sifat mani, sifat masing. Jadi mani masing bukan zat gula yang menjadikan. Jadi masing bukan zat garam. Mani perbuatan Allah, masing perbuatan Allah. Manis lah sebab ada sifat manis di zat gula. Bergula air jadi manis. Manis ni sebab apa ni? Gula ni. Manis sangat ni. Gula banyak. Tak cukup manis ni. Bubuh gula sikit. Tambah gula, tambah sikit lagi. Biar jadi manis tu banyak. Padahal jadi manis sikit ke manis sedang molek orang kata. Ataupun manis. Apa ni? Manis pekok. Manis apa? Manis leting. Manis leting. Bukan manis pekok tau. Masin pekok. Manis leting, manis sangat. Patutlah. Gula banyak mana bubuh? Macam tu. Adakah gula yang memaniskan? Tidak. Itu tak ada keesaan pada perbuatan. Tu kata gula ada. Tuan pelaku begitulah berulang kalinya. Bergula sikit kurang manis, bergula banyak manis sangat-sangat. Itu ada macam mana? Hak pegangnya tetap dah. Semua yang berlaku perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.